Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal Presiden Republik Persekutuan Jerman. Dan Puan Yang Terutama Angela Merkel, Chancellor Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan serta Rakyat Republik Persekutuan Jerman sempena dengan Day of German Unity. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan satu kes disahkan COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Penerangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Haliwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 83 tahun yang merupakan kes 5591. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergian. Sementara itu, 148 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,716 kes. Terdapat 54 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 6 kluster baru telah dikesan sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. 5 daripada kluster baru ini adalah kluster rumah persendirian, manakala satu kluster ialah Jodiko Sendirian Berhad adalah kluster tempat kerja. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Lorong Tengah dan kluster 477. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif pada masa sekarang ialah 136 kluster. Manakala terdapat 58 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 133 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,325 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,335 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,433 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2
yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 369,372 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan mengongsikan bahawa pada 2 Oktober 2021, seramai 9,017 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 302,258 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 66.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 199,576 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 44% daripada jumlah penduduk negara. Alhamdulillah, usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kadar vaksinasi melalui program vaksinasi kebangsaan menunjukkan peningkatan. Hingga ketika ini, kadar vaksinasi negara adalah melebihi kadar dunia. Walau bagaimanapun, kita masih perlu mempertingkatkan usaha untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya 80% penduduk setelah melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 sebelum penghujung tahun 2021 ini. Sementara itu, berikutan kenyataan media Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pada 1 Oktober 2021 sebagaimana peruntukan bab 62A Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 bermula esok hari Isnin 4 Oktober 2021 sehingga Ahad 17 Oktober 2021. Orang ramai adalah diperlukan untuk berada di tempat tinggal masing-masing pada setiap malam dari pukul 8 malam hingga 4 pagi. Pengecualian hanya diberikan atas urusan-urusan kecemasan dan mendesak atau mereka yang menjalankan kerja sebagai tugas kritikal atau critical frontliner sahaja, termasuk pekerja-pekerja shift. Sesiapa yang didapati melanggar arahan ini tanpa ada alasan yang munasabah boleh dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 seorang bagi setiap kesalahan. Oleh itu, saya ingin menyuruh orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Teranah di rumah dan jangan keluar rumah tanpa tujuan yang penting. Marilah kita semua berganding bahu dalam sama-sama membantu kerajaan untuk memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19 demi kebaikan kesejahteraan kita ni dan orang-orang kita ni sayangi. Proses permohonan bantuan kewangan bagi 3 golongan para pekerja di sektor swasta yang terkesan dari pandemik COVID-19 akan cuba dipercepatkan dalam masa 2 minggu. Semasa sesi soal jawab pada sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan sebelum para pemohon layak bagi bantuan tersebut, dokumen-dokumen bagi permohonan itu hendaklah lengkap diserahkan. Tambah Yang Berhormat, proses permohonan itu termasuk meneliti caruman tab para pemohon dan memastikan pemohon sah tidak bekerja. Usaha menangani wabak COVID-19 di negara ini memerlukan kerjasama yang kukuh daripada semua pihak. Menteri Haliwal Dalam Negeri menjelaskan kementerian-kementerian di negara ini telah sama-sama membincangkan pelan persediaan dan respons terhadap ancaman pandemik sejak awal lagi sebelum terdapatnya kes COVID-19. Jawatan Kuasa Pandu Haliwal Rentas Sempadan sebelum ini juga membincangkan perkara-perkara di luar dari isu rentas sempadan. Oleh yang demikian, cabaran-cabaran peringkat kebangsaan terutama yang memberi kesan ke atas kesejahteraan rakyat dan penduduk negara adalah wajar untuk dibincangkan secara kolektif. Hal ehwal koordinasi pengurusan pandemik juga melibatkan dan disokong pelbagai agensi lain selain daripada Kementerian Kesihatan, antaranya Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Pasukan Polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Jadi sekarang ini mengambil kirakan kedudukan kita ni dalam gelombang kedua ni ia lebih lagi mencabar dan kerana itu permesyuaratan kerjasama di antara kementerian-kementerian, menteri-menteri
semakin kerap lagi. Dan pada masa ini jawatan kuasa seperti yang saya sebutkan awal itu telah pun dinaikkan tarafnya, di upscale untuk supaya bertujuan memastikan bahawa setiap perancangan yang disediakan itu dapat diperkokohkan lagi. Dan jawatan yang saya sebutkan tadi itu sekarang ini diangkat sebagai jawatan kuasa pandu COVID-19 yang pengurusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan juga saya sendiri. Kami 3 orang ini menjadi pengurusi bersama dengan ahli-ahlinya terdiri semua menteri-menteri. Jadi kita berharap bahawa di samping jawatan kuasa ini, saya ingin juga menyebutkan bahawa terdapat juga penaiktarafan di bahagian operasi itu, di mana kolaborasi diberikan operasional ini diperkokohkan lagi melalui jawatan kuasa di peringkat setiausaha tetap, iaitu Pusat Koordinasi Kebangsaan bagi menangani COVID-19 N3C yang beroperasi pada masa ini di Pusat Persidangan Antarabangsa, Health Emergency Operation Center di Kementerian Kesihatan, dan agensi-agensi yang lain. Jadi dengan pengukuhan atau pendekatan bekerjasama ini akan membolehkan kementerian-kementerian untuk terus bersepadu, bermufakat, memikirkan isu-isu dasar bagi mengatasi cabaran gelombang kedua ini, sebagaimana telah pun diterangkan dalam beberapa sisi sidang media ini, supaya kita ini akan dapat keluar daripada keadaan ini dengan seberapa segera. Akan tetapi yang ini memerlukan bukan saja pihak kerajaan sebagaimana saya nyatakan kemarin, tetapi juga sokongan orang ramai, terutama dari segi tujuan kita ini untuk meningkatkan lagi kadar vaksinasi di kalangan penduduk Ketannya ini. Jadi insyaAllah dengan kerjasama semua orang ini secara kolektif, kali kita akan dapat bersama-sama mengatasi kedudukan Ketannya pada masa ini dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kementerian Hal Ehwal Agama semalam menganjurkan majlis malam munajat yang diadakan secara maya dalam usaha berterusan mengajak warga kementerian berkenaan dan orang ramai untuk bersama-sama mendekatkan diri dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermunajat, beristighfar, membaca surah Yasin, berzikir dan merafakkan doa secara serentak beramai-ramai. Dengan penganjuran majlis tersebut diharap agar rakyat dan negara Brunei Darussalam terhindar dan terselamat dari segala bencana dan penyakit wabak COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Antara pengisian majlis, doa bagi memohon terhindar dari wabak COVID-19 dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian acara juga disusuli bacaan Sayyidul Istighfar, bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, bacaan surah Yasin dan doa Yasin. Juga diadakan zikir istighfar dan taubah. Dalam usaha menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, pelbagai jenis sumbangan terus diterima daripada para penderma. Kemarin 100 helai scrubs
telah disumbangkan oleh Kedutaan Vietnam di negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan berlangsung di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Berakas. Sumbangan diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Tran Van Kau, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam. Manakala Asterix United Brunei sendirian berhad menyumbangkan 10 unit Luminizer 300 UVC lamp yang disampaikan oleh Dayang Jessica Lee, pengarah urusan syarikat berkenaan. Kesemua sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan daripada Belia Masjid Prihatin, High Seaton Fisheries Brunei, Sdn Bhd dan orang-orang persendirian. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menghubungi MOH Emergency Operation Centre di talian 7295712 pada waktu bekerja. Umum mengetahui aktiviti kesukarelawanan begitu sinonim dengan golongan belia. Bagaimana aktiviti kesukarelawanan dapat membina jati diri para belia? Untuk mengetahuinya, ikuti laporannya bersama Waznah Fakrena Osman. Usaha membantu kerajaan membendung penularan COVID-19 di negara ini melibatkan ramai pihak, tidak terkecuali pihak sukarelawan dalam projek penghantaran makanan. Bersama kita dua orang narasumber yang berhormat Dayang Karunisa binti Awang Haji Asyari dan Dayang Hajah Nur Mona Saliana alias Suzi binti Haji Muhammad Saleh untuk membincangkan lebih lanjut mengenai usaha murni ini. Apa pandangan yang berhormat mengenai projek sukarelawan ini yang mana kebanyakan ahlinya adalah dalam kalangan belia? Saya berasa sangat berbangga dapat bersama-sama dengan para belia yang telah berani menampilkan diri dan mengorbankan masa bersama ahli keluarga. Mereka juga perlu bersabar dengan layanan daripada orang ramai. Mereka cuma dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka tidak dijangkiti wabak ini dan menjangkiti ahli keluarga mereka. Apakah pula antara cabaran yang paling sukar dihadapi oleh sukarelawan semasa menjalankan penghantaran? It's about pressure, meeting with the KPI yang hendak bagikan, tasking yang hendak bagikan. Mungkin tasking-tasking itu ada dari pelbagai pihak. So, Indah tahu yang mana satu kan diikutkan, yang mana satu kan didengar. So, feel so pressured. Tapi semua tu orang kalau dapat memang dapat diatasi lah juga kalau orang kita ni bersistematik and orang rajin lah bertanya. Baik, dari perspektif yang berhormat, bagaimana penglibatan sukarelawan dalam projek kemasyarakatan dapat meningkatkan jati diri setiap sukarelawan? Penglibatan sukarelawan ini sangat penting bagi mereka untuk membina sifat-sifat yang positif. Di samping itu, para belia juga dapat meningkatkan soft skills seperti pengurusan masa, komunikasi dan pembangunan diri. Sejauh manakah sambutan atau respon belia untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan semasa pandemik ini? Alhamdulillah dapat dilihat masa ni banyaklah belia-belia walaupun daripada NGO, ada juga belia-belia daripada individu-individu tersendiri melibatkan diri sebagai kesukarelawan, membantu komuniti, membantu menangani pandemik COVID ini. It doesn't mean that they have to register up themselves in the sukarelawan, but as being themselves untuk menampilkan diri ke hadapan untuk membantu masyarakat itu sangat-sangatnya orang memberasangkan pada ketika ini. Bagaimana mengatasi sekiranya terdapat ahli yang jatuh sakit dan patah semangat? Yang paling penting di sini ialah support system. Jadi bila kami menjalankan aktiviti sukarelawan, it's very important lah yang kita ni mengenali siapa yang di dalam organisation itu yang dapat yang dapat menjadi support system dari segi membagi counselling dan sebagainya. To go for the support system, mencari orang semangat lah kembali dari our peer support, dari family, sahabat handai, or maybe to get some rest and to go to do your me time itu, not to push yourself, but the terms of volunteering itu is sukarelawan. Berita baik bagi ibu atau bakal ibu mengenai kesihatan mental mereka terutama ketika penularan jangkitan COVID-19 ini. Jaga mama mungkin ada jawapannya. Untuk mengetahuinya, ikuti laporan Azizi Ahmad.
Nama Jaga Mama mungkin masih baru, tetapi ia sebuah program khusus bagi ibu-ibu atau bakal ibu atau ibu yang menyusukan. Program yang dikendalikan oleh 5 pemimpin wanita dari Akademi Kepimpinan Wanita Muda Asia Tenggara YCLI 2021 ini memberikan pengetahuan tentang kesihatan mental para ibu di Asia Tenggara. Ia dilaksanakan secara online dengan mengundang para pakar untuk mengongsikan topik-topik kesihatan. Kami menggunakan platform group support itu di WhatsApp, dan pertemuan virtual menggunakan ruang Zoom, and then segala topik atau kandungan pembelajaran tu kami rekod awal, and then mengadakan e-book juga untuk bahan rujukan bagi ibu-ibu. Selain daripada itu, kami mengadakan IG Live. Meskipun baru ditubuhkan pada bulan Jun lalu, namun Jaga Mama mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai maklumat kesihatan dikongsikan dari aspek emosi dan fizikal, terutama ketika taranah di rumah. It's very important untuk menjaga our basic needs, so makan minum yang cukup bergizi, and then rancang masa untuk take breaks juga, and then membuat benda-benda yang kita ini suka, bukan saja rehat dari segi fizikal tapi juga rehat dari segi minda, and then terima bantuan bila perlu daripada ahli keluarga ataupun ahli profesional bila perlu. Dalam melaksanakan tanggungjawab taranah di rumah, keseimbangan kesihatan mental ahli keluarga hendaknya tidak diabaikan. Sentiasa berfikiran positif dan jangan lupa untuk merafakkan doa kepada Yang Maha Pencipta agar sentiasa dalam perlindungannya. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Taranah di rumah bersama melindungi. Komunikasi yang berkesan penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat mengikuti pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Lebih-lebih lagi dalam keadaan norma baharu yang memerlukan pemedulian lebih kepada mereka. Menurut Awang Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan, kerjasama ibu bapa dan penjaga sangat penting dalam sama-sama memastikan para pelajar berkeperluan khas tidak ketinggalan dalam pembelajaran secara dalam talian. Yes, well done. Ibu bapa atau penjaga untuk memastikan keperluan harian rutin anak-anak berkeperluan khas sentiasa tersedia. Seperti waktu tidur yang mencukupi dan konsisten, makan sarapan pagi sebelum memulakan pembelajaran, menyediakan suasana dan ruang pembelajaran yang kondusif, memberikan waktu rehat yang mencukupi setelah selesai aktiviti, sentiasa berdoa bersama-sama sebelum memulakan dan juga setelah selesai sesi pembelajaran. Pelbagai intervensi pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar berkenaan juga telah dilaksanakan oleh guru-guru berpendidikan khas menggunakan pelbagai platform dan alat peranti. Setakat ini, sejumlah 74 jenis sumber telah dimuat naik merangkumi pelbagai jenis sumber pengajaran, pembelajaran dan juga panduan-panduan perkhidmatan khusus di bawah Jabatan Pendidikan Khas. Di samping itu, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Khas terus berhubung secara aktif bersama guru-guru melalui teks, WhatsApp, email atau secara dalam talian bagi khidmat konsultasi, sokongan, berkongsi strategi pengajaran serta membincangkan perkara yang berhubung dengan program pendidikan individu. Kementerian Pembangunan sedang menjalankan kajian bagi kemajuan pit stop dan laybys sepanjang lebuh raya utama yang berpotensi di negara Brunei Darussalam. Kaji selidik yang dijalankan bertujuan menilai potensi kemajuan pit stop dan laybys di sepanjang lebuh raya utama di negara Brunei Darussalam.
Kementerian berkenaan memohon kerjasama semua penduduk untuk ikut serta dalam kaji selidik tersebut. Sebarang pertanyaan boleh disalurkan melalui email di@mod.gov.pn.